Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir, Rabbi yassir, Rabbi yassir, wa la tu'assir, wa tammi bil khair. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Alim, ya Alim, ya Alim, wa bihi nasta'in. Allahumma Rabbana Rabbi zidna ilma, Allahumma Rabbana ihdina siratal mustaqim. Surah Al-Baqarah ayat ke 231. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بالمعروف أو سرحوهن بالمعروف بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أو أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Baik. Ini ialah sambungan daripada hal kahwin, nikah cerai. Zaman jahiliah dulu, orang-orang musyrikin Mekah menceraikan isteri dia seperti mana kita menceraikan isteri dia. Sebenarnya sekali kita ikut cara-cara dia senang. Apa yang kita nikah kahwin ni, ijab kabul dengan saksi adalah ajaran daripada Nabi Ibrahim AS lagi. Cuma bezanya ialah musyrikin Mekah menceraikan isteri dia iddah sama dengan kita, cuma dia boleh cerai berulang-ulang. Bila sebelum habis iddah dia rujuk, lepas tu dia cerai pula, lepas tu dia rujuk pula, belum habis iddah dia rujuk, lepas tu sampai masa dia cerai pula, lepas tu dia rujuk pula, supaya perempuan tu tidak boleh kahwin dengan siapa-siapa. Nak dengar lah, dalam Islam
cerai hanya 2 kali. Cerai yang ketiga tak boleh rujuk lagi. Ini ayat dia. Wa idza talaqtumun nisa, dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu, perempuan di situ, fa balagna ajalahunna, maka setelah sampai iddah mereka, fa amsikuhunna bi ma'ruf, maka bolehlah kamu tahan dia dengan mana tidak cerai, dengan cara ma'ruf. Tahan dia, mana tak cerai dia lah, iaitu dengan cara rujuk. Au sirrihuhunna bi ma'ruf, ataupun kamu ceraikan saja dia dengan cara ma'ruf. Jangan bala-bala lah. Jangan bala-bala apa. Wala tumsikuhunna dirara, jangan sekali-kali kamu pula senantiasa nak tahan dia untuk menyusahkan mereka, beri alasan macam-macam kerana nak menyusahkan mereka. Li ta'tadu, dengan cara yang dengan sebab kamu akan menginayakan mereka. Jadi Allah tak benar. Jadi kalau kita nak kahwin dengan dia, kita kahwin. Kemudian kalau dia tak sesuai dengan kita, cerai. Atau dia tak sesuai dengan kita, cerai. Wa man yaf'al dzalika, maka barang siapa yang lakukan demikian, faqad zalama nafsah, maka dia telah menzalimi diri dia sendiri dengan buat dosa dan akan dapat balasan di akhirat. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa, jangan kamu mengambil ayat-ayat Allah sebagai senda gurau. Ni masalah. Jangan kamu jadikan ayat-ayat Allah ni senda gurau, iaitu kita nak cerai dengan dia ni, hukumnya boleh nak cerai dengan dia tu, tetapi jangan kita buat ayat Quran ni sebagai senda gurau. Kalau buat itu kufur. Kalau cerai lah, tak apa. Jangan kita buat sehingga melanggar hukum Allah Ta'ala tu jadi kufur, tak ada masa-masa, kerana langgar ayat Quran. Jangan kita jadikan ayat-ayat Allah ni senda gurau. Jadi berasa nak cerai, nak kahwin, gitu. Kalau dia tak ada niat apa-apa, tak ada masalah lah. Tapi kalau dia niat sebagai nak mempersenda-sendakan perempuan tu, maka kufur jadi. Ada masa-masa. Tak nanti murtad, tak nanti semua berhala. Benda ni sunat ya. Mempersendakan ayat-ayat Allah, walaupun yang sunat saja pun adalah kufur. Mempersenda mana-mana ayat Allah, yang sunat tu kufur. Jangan kita kata hudud tak boleh buat kerana kita tak mau buat. Itu bersenda dia, engkar tu waktu engkar. Baik, tak usah kata apa-apa lah, senang. Tak usah kata apa-apa. Ini dok kata gitu begini, Mahdi tu dah dia kata lagi. Dia kata kalau buat hudud dia bertentangan dengan undang-undang Malaysia, maka undang-undang Malaysia lebih besar pada undang-undang syariah. Kufur, tak ada masa-masa. Tak ada masa-masa. Gata mulut nak cakap. Allahu Akbar. Dia kata kalau nak buat ni, buat tak adil, dia kata. Islam ni tak adil masa buat untuk orang Islam saja. Betul dia kata tu. Betul gitu lah. Dia kata tu betul waktu tu. Kita nak buat sekerak-sekerak mana boleh. Islam ni buat semua. Tak boleh nak ambil sekerak hari ni, nak ambil sekerak hari ni. Ni ayat ni nanti tua kita buat amal sebelum mati, 2-3 hari sebelum mati kita buat amal ayat ni. Ayat lain kita nanti dulu gitu dah. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah kamu nikmat-nikmat Allah kepada kamu, iaitu dengan beri kita iman
memberi kita undang-undang kekeluargaan yang adil. Tuhan beri itu. Tuhan beri kepada kita iman, Tuhan beri kepada kita nikmat kekeluargaan yang adil. Awak tahu tak di Korea sana, saya tengok dalam TV ya ni, dia pesaka tu jatuh atas, pesaka lah, pesaka tu jatuh atas wasiat, pesaka tu jatuh atas wasiat. Jadi siapa-siapa wasiat boleh kau tu, walaupun tidak anak. Begitu juga di Amerika mana pun serupa. Dalam Islamnya, walaupun kita tak mengaku anak kita, buang daripada nama keluarga apa benda tak kira, bila mati tu saka boleh kau anak kita tu juga. Masalah kita ni, masalah ni. Jadi apabila sampai ketika-ketikanya di mana dia nak tutup saka tu tak boleh. Tak boleh tutup saka tu lah. Ada yang macam di England tu apa tanah rumah keluarga, orang ni aja boleh, orang ni aja boleh, orang ni aja boleh, tak boleh apa lain. Kalau keluarga ramai-ramai itu boleh keluar satu orang. Jadi dia lah mengetah semua sekali, dengan harta, dengan rumah, dengan apa. Tak boleh nak kongsi-kongsi. Islam tidak ajar gitu. Islam beri keadilan kepada semua anak-anak ni. Begitu juga nikah kahwin ni. Orang Kristian tak boleh kahwin ramai. Akibat dia ni berzina. Berzina tak apa pula. Macam juga Korea, berzina tak boleh nak kahwin, dia berzina. Boleh anak. Boleh anak tu jadi boleh tutup saka pula, macam-macam. Itu akibat daripada undang-undang yang tidak ikut akal budaya tok nenek. Wa ma anzalallahu alaikum wa ma anzala alaikum minal kitab, dan apa saja yang Allah Taala turun kepada kamu daripada kitab Quran itu, iaitu wahyu, perintah-perintah. Nikmat wahyu ni, nikmat wahyu yang Allah Ta'ala berperintah kepada kita daripada kitab, wal hikmah, dan hadis Nabi, hadis-hadis Nabi itu. Daripada situ akan dapat kita undang-undang yang benar. Ya'idhukum bihi, yang dengannya Allah Ta'ala mengajar dan menasihatkan kamu. Wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah dengan jaga hukum. Wa'lamu, belajarlah supaya kamu jadi yakin. Wa'lamu ni kena belajar dulu baru jadi yakin. Nah, tak boleh yakinlah. Kena belajarlah. Begitu. Belajarlah. Bila belajar, akibat daripada belajar tu akan mengeluarkan perkataan akan menjadi yakin. Belajarlah wahyu Allah Ta'ala ni, akibatnya yakinlah kamu bahawasanya, dan yakinlah bahawasanya annallaha bikulli syai'in alim, bahawasanya Allah Ta'ala terhadap segala sesuatu yang lain itu memang maha mengetahui juga lagi. Ini pula wali pula halang perkahwinan ayatnya. Wali. Wa idza talaqtumun nisa, dan apabila suami itu sudah seceraikan isterinya, fa balagna ajalahunna, maka telah habis iddah perempuan itu, fala ta'duluhunna, jangan kamu halang dia untuk dia kahwin lagi, untuk dia kahwin lagi, azwajahunna, dengan pasangan calo-calo suaminya. Ini apabila satu orang perempuan sudah bercerai, maknanya dia jadi janda, wali itu tak ada buat apa-apa. Dia tidak seperti anak dara. Wali mesti bila satu orang itu jadi janda, maka perempuan ni bila dia kata nak kahwin dengan siapa-siapa tak boleh nak sekat.
kecuali nak kahwin dengan Jepang lah. Nah, maknanya dia nak kahwin dengan siapa-siapa tak boleh sekat. Sebab kalau kita sekat dia ada kemungkinan dia berzina pula. Buat maksiat kau. Lepas maksiat dia berzina. Pasal dia biasa dengan suami ni. Dia biasa dengan lelaki dah ni. Dia tidak serupa dengan perempuan yang tak biasa dengan suami ni. Nah, maka akibatnya ialah dia akan buat maksiat, dia akan berzina. Anak-anak dia tinggal macam-macam. Pasal orang perempuan yang sudah kahwin, janda gini, dia berani dengan lelaki ni luar biasa dah. Tidak seperti orang tidak biasa dah. Idza taradaw bainahum bil ma'ruf, apabila mereka berdua sudah ada ikatan persetujuan di antara mereka, kahwinlah mereka dengan cara ma'ruf. Bila sudah ada persetujuan di antara mereka, ikatan persetujuan, dua-dua tu kena. Bila sudah berdua-dua tu berkenal, maka tidak boleh lagi sekat. Ada satu orang tu, dia tahu ni dia ni gini ada perangai tak berapa elok sikit, tapi adik dia kenal lah lelaki tu. Nak tak kahwin kan, dia janda, boleh kahwin. Boleh kahwin, betul gitu. Awak tak biasa lah yang lakukan ni tak. Zalika yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Demikianlah undang-undang yang Allah Ta'ala nasihatkan kepada kamu dengannya, yaitu man kana minkum, siapa di antara kamu yu'minu billah, yang beriman dengan Allah wal yawmil akhir, maka ikutlah syariat yang Allah Ta'ala kirimkan ni. Zalikum, yang demikian tidak halang kahwin. Zalikum tu yang demikian tidak menghalang manusia perempuan tu kahwin. Azka, lebih suci bagi kamu, lebih suci bagi kamu, sebab kita menghalang dia daripada buat maksiat. Wa athhar, dan lebih bersih daripada penzinaan. Bersih situ, bersih pada perempuan itu menghalang dia daripada berzina. Wallahu ya'lam, sedangkan Allah tu Maha mengetahui selok-belok orang yang sudah kahwin ni. Wa antum la ta'lamun, dan kamu memang tak tahu selok-belok hati perempuan yang sudah kahwin dah ni. Ayat berikut ni pula, apabila bercerai ada anak ni pula kecil. Anak ni kecil, masalahnya menyusu. Wal walidatu, dan ibu-ibu lah, yurdi'na, yang sesuai untuk menyusu, auladahunna, bagi anak-anak mereka. Ibu-ibu lah, ibu-ibu anak tu lah lebih layak untuk menyusukan anak-anak mereka. Haula ini iaitu 2 tahun, kamila ini 2 tahun kena. Liman arada, bagi sesiapa yang ingin an yutim marda, yang yutim marrada'ah, barang siapa yang ingin untuk sempurnakan tempoh persusuan, maka itulah lebih baik. Itulah lebih baik. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna, dan ke atas anak tu milik ayahnya. Atas anak tu milik ayahnya. Lahu tu milik ayahnya.
Milik ayahnya tu, anak tu milik ayah dia, bukan milik mak dia. Milik ayah dia. Budak tu milik ayah dia. Bank ayah dia dah, tidak bank mak. Rizquhunna milik ayahnya untuk memberi rezeki kepada isteri dia. Wa kiswatuhunna, dan untuk beri pakaian kepada isteri dia tu bil ma'ruf, dengan cara ma'ruf, mengikut kemampuan suami lah. Salah. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebankan satu jiwa melainkan dengan kemampuannya saja. La yudarra, dan janganlah kamu menyusahkan dengan beri bahaya walidatum biwalidihi wa biwaladiha, dengan sebab anaknya. Jangan kamu memudaratkan si ibu tu dengan sebab anaknya. Jangan kamu menjebakkan perempuan tu, iaitu mak dia tu dalam keadaan bahaya, menyusahkan kerana anak dia. Pasal mak ni macam mana pun dia bela anak dia tu, dianya susah. Apa dia di sini? Dengan beri upah, beri upah sepatutnya. Bila kita bercerai dengan dia menyusu anak kita tu, maka nafkah kepada anak tu memang kena beri. Nafkah kepada mak tu kena beri. Bukan nafkah seperti kena bayar tu. Kena bayar. Soalan begini, kalau awak ambil anak tu daripada mak dia, kemudian kena upah orang jaga kan? Maka upah tu kena beri kepada mak dia. Masa mak dia yang menyusukan anak tu. Lebih-lebih lagi dia susu sendiri, susu dada, maka kena bayar banyak. Kalau tidak, awak kena beli das lady ke apa ke. Lepas tu kena cari orang pula nak jaga. Kena upah juga kan? Kena upah. Bukan setakat upah tu saja, awak kena beri makan pada dia, awak kena beri pakaian pada dia. Walau mauludun dullahu biwaladihi. Janganlah pula menyusahkan bapa kerana anak dia pula. Ada ni perempuan pula. Ada perempuan tu dia sengaja dia cari pasal supaya suami dia tu, oleh kerana sayang pada anak dia tu, terpaksa beri tuntut dia bukan-bukan. Pun tak boleh juga. Masalahnya pula, sekiranya bapak budak ni meninggal pula, macam mana pula? Ni ayat berikut ni, sekiranya bapak budak ni meninggal, walal warithi mithlu zalika, dan ke atas warisnya lah, waris anak tadi daripada bapanya, seperti yang demikian juga lah tanggungjawab. Misalnya kita ada adik kita kahwin dengan satu orang, adik lelaki, dia ni aksiden mati, maka tanggungjawab atas adik-beradik lelaki untuk beri makan, beri nafkah kepada mak budak tu, pakaiannya dan juga upah. Ni masalah pula ni dah. Akibatnya, oleh kerana tak peduli tu, jadilah budak tu diletak di rumah anak yatim. Tidak gitu ramai. Sepatutnya tak payah letak di rumah anak yatim. Adik-beradik lelaki ada, ataupun datuk dia ada, pak saudara, nak mana datuk saudara dia ada, pak saudara pada bapak dia, bukan mak saudara di sini dah, bukan adik-beradik perempuan, adik-beradik lelaki saja.
Maknanya kalau kita ikut syariat ni tak ada salah apa ni sebenarnya. Payahlah budak nak letak rumah anak yatim. Kalau kedua-dua mati, maka tanggungjawab atas adik-beradik. Adik-beradik ayah dia untuk tanggung. Kalau dua-dua aksiden mati, ya tinggal anak saja, maka anak tu kena tanggung oleh bapa saudara. Tidak bapa saudara yang kau boleh kahwinkan anak saudara kalau mati bapa. Tidak gitu. Itu gitu. Jadi tanya kahwin ke anak saudara tu bukan nak. Pasal glamour sikit situ. Aduh. Fa'in arada jika kedua-duanya ingin fisala untuk menyapih susu sebelum 2 tahun. Ni pula. Kedua-duanya, suami dia, bekas suami dan bekas isteri ni setuju mesyuarat nak sapih susu sebelum 2 tahun pada budak ni. Bolehlah. Taradin minhuma, atas persetujuan mereka berdua lah. Wa tasyawurin, dan bermasyuaratlah untuk kebaikan anak itu. Jika bimbang, mesyuaratlah. Fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa ke atas keduanya untuk menyapih susu sebelum 2 tahun. Wa in aradtum, dan jika bekas suami itu ingin antastardi'u, untuk mencari penyusu lain, auladakum, untuk anaknya, wala junaha alaikum, maka tidak ada dosa atas ayah dia nak cari anak penyusu lain. Idza sallamtum, jika kamu sudah beri upah ma'ataitum bil ma'ruf, kepada isteri itu, bekas isteri itu dengan cara ma'ruf. Pasal apa ni gini? Soalan, pasal apa gini? Apabila satu orang suami itu dia cerai dengan bini dia dah ni, dia pun setuju dah, tak apalah, awak nak awak tak nak menyusu dia lah sebelum 2 tahun pun tak apalah, setuju dah. Tuhan kata fala junaha alaikum, tak dosa atas kamu. Idza sallamtum, apabila kamu sudah beri upah dia, itu apa yang sepatut diberi pada dia tu dengan cara ma'ruf. Sebab beri lah. Pasal apa gitu? Kalau mak itu nak kahwin, jadi itu nak kahwin boleh kan? Tadi dia kata kalau suami itu, bekas suami itu nak cari orang lain untuk menyusu pun boleh. Pasal apa gitu? Pasal tanggungjawab untuk bela budak tu bukan tanggungjawab mak dia, ialah tanggungjawab bapak dia. Dan mak dia ni bila sudah cerai dengan suami dia, mak dia ni boleh kahwin lain lepas dah. Jadi kalau dia bawa anak tu, siapa nak nikah ni? Bukan? Tidak betul. Bawa pegas. Jadi kanan aku besok kan kiri, besok kan satu lagi tu atas hukum. Tak boleh lah betul. Tak. Siapa nak kahwin ni? Allah serabut ni. Bukan? Gitu. Tapi yang berlaku sekarang ni tidak gitu. Tak tahu ni majalah orang mau ambil tindakan macam mana, tahu saya. Tapi maksudnya kalau dah ambil anak tu, kita masih kena bayar nafkah pada bekas isteri. Ada tempoh edah tu ya. Sampai tempoh edah. Bila kita ambil anak dia, anak tu tak ada. Tapi kalau dia jaga anak, dia kahwin. Pun dah bayar dengan anak awak kan? Bayar untuk anak je lah, bukan upah dia. Upah dia pun dah bayar. Sebab tu dia panggil muta'ah tu.
bela dia kan. Tak nak bela budak tu. Jadi mak dia bela. Maka beri nafkah kepada budak tu satu. Beri pakaian kepada mak dia tu satu. Dia jaga tu. Kena bayar upah tu. Pasal tidak anak dia. Tidak tanggungjawab dia untuk jaga anak dia. Maksudnya anak kita bagi nafkah, tapi berkat isteri kita bagi upah. Memang gitu. Tapi dia tak kata begitu yang jadi kesusah kita ni. Jadi kata nafkah, Dia kata nafkah belaka ni. Memang kena upah dia. Majlis ulama tak kira kata gitu. Sepatutnya ni upah kerana jaga anak awak. Ni kerana anak awak ni makanan lah, apalah, sekolah lah, apa benda. Apa kan? Yang dia nak kahwin lain tu ikut dia tu. Dah dia nak sanggup, dah awak pun awak tak nak anak awak duduk dekat tu pasal bini muda dah ni. Tu cerita. Tak ada. Masing-masing bila dah hak ni nak kahwin, hak ni nak kahwin, budak tu lah masalah. Ini pula berkenaan dengan iddah bagi perempuan yang isteri, suami dia mati. Iddah bagi perempuan yang suami dia mati dah. Ni ayat berikut ni. Walladhi yuwaffawna minkum, dan suami-suami yang telah mati di antara kamu. Wa yadharuna, dan mereka tinggal azwaja, isteri lah dia tinggal. Seorang kau banyak kau tak kira lah. Tuhan dalam Quran ni dia tulis itu isteri-isteri. Ya tarabbasna, maka hendaklah janda-janda tu tahan bi anfusihinna, terhadap diri dia untuk kahwin lain. Arba'ata, 4 bulan. Arba'ata ashhurin, 4 bulan. Wa ashra, 10 hari. 4 bulan 10 hari. Bulan sini bulan Islam, tidak bulan Januari Februari itu. Awak kira Januari Februari sudah lambat boleh nikah. Jadi macam 3 bulan 10 hari itu bulan Islam tu. Ingat baik-baik tu. Jadi kalau asli kalau ada anak, tanggungjawab kalau ayah dah mati, pak saudara tu dah tanggung. Pak saudara dia tanggung. Siapa budak tu besar. Oh, dia kena bagi dengan mak yang tu buat. Kalau tidak awak ambil budak tu, awak bela. Ikut mana-mana. Tak nak bagi upah tak apa, ambil budak tu, pak saudara bela. Boleh. Tak payah bayar upah pun. Maknanya yang mak budak tu dah tak ada hak atas budak tu lah. Dia nak kahwin lain kan? Allah, kita tak pernah fikir tentang dia nak kahwin lain tu. Tuhan tahu belakang ni. Sebab tu dia buat undang-undang tu. Tapi kalau mak budak tu tuntut hak untuk penjagaan ni, dah dia kata tangan nak bela boleh, tak ada masalah apa. dia tak bayar upah. Dia tak bayar upah walaupun dia tuntut. Dah tutup, tak payah bayar upah. Dia tutup sengaja cari pasar dia ada. Bayar duit anak je lah, mak yang settle lah. Nakal untuk anak dia. Ataupun mahkamah tutup kan pula. Kadang-kadang mak tutup kerana khianat pada anak dia atau macam-macam lah. Tutup nak bela kan. Lepas tu bapak saudara ada banyak lagi. Bapak saudara A tak boleh, bapak saudara B ada, C ada. Semua kena tanggung tu. Allah. Tak tanggung, tak ada masalah apa sebelum pada mati ni. Kalau tak nak tanggung, tak ada masalah apa sebelum mati. Mati je masalah. Kau macam mana? Bapak saudara dulu ke atuk dulu? Atuk bapak saudara boleh. Tanggungjawab belakang. Siapa yang terima pusaka daripada bapak dia tu? Kalau tak ada bapak saudara lah. Kalau tak ada pusaka, Kena juga. Allah, dia dah tanya hak karut-karutnya. tak ada cakap pusaka tak, kalau bapak ni tinggal tak ada pusaka. Tak ada pusaka. Lepas tu?
Maksudnya dengan atuk lagi ke? Memang. Iaitu saya kata sana, bapak saudara dan bapak saudara tu dan datuk dia tu memang boleh bersaka kalau ada bersaka, kalau ada dua harta. Yang layak 50%. Tu makna dia ada harta tak ada harta tu cerita lain. Tapi kalau ada harta dia layak terima. Benar. Faham? Iaitu apabila isteri dia tak ada, anak dia ada. Anak dia tak ada. Anak tak ada, isteri saja ada. Kalalah dia panggil. Maka pesaka tu jatuh pada adik-adik ayah dia. Faham? Dan dua ibu bapa. Mana mereka ni kena jaga budak tu. Kalau ada budak anak-anak, faham? Dia panggil kalalah dia panggil. Kalalah iaitu satu orang sepasang suami isteri tak ada anak ataupun dia tak kahwin, tak kira lah. Dia kahwin ke dia tak kahwin ke dia tak ada anak. Maka pesaka tu jatuh atas kedua ibu bapa. Sekiranya dua ibu bapa tu hidup. Tapi kalau kedua ibu bapa tu salah seorang mati, maka pesaka yang balance tu, pesaka yang bahagian yang mati tu akan jatuh kepada adik-adik dia. Maka adik-adik sini kena tanggung. Tu dalil. Nah. Okey, ada soalan lagi? Ya banyak ni fiqh ni. Banyak. Dia kesian kalau adik-adik itu isteri 4 dan anak 20. Waktu masalah. Dia kena tanggung juga. Dia buat apa? Dia kena tanggung juga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanggung oleh bapa saudara dia lepas pada ayah dia mati. Tu dalil. Abu Talib tu. Lepas tu apabila Abu Talib mati, Abu Talib tu pula ada anak. Nabi ambil Sayyidina Ali sebagai anak angkat. Lepas tu Fadil tu abang Sayyidina Ali tu orang lain pula. Bahasa dia miskin. Okey nah. Fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa ke atas kamu fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf, terhadap apa yang perempuan itu nak lakukan atas diri dia, iaitu nak kahwin lagi bil ma'ruf, dengan cara ma'ruf. Lepaslah. Ini masalah lagi ni, masalah. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan sedangkan Allah terhadap apa yang kamu lakukan tu memang maha mengetahui. Ini hukum dalam iddah. Iddah orang perempuan yang mana-mana perempuan yang bercerai, sama ada bercerai mati atau bercerai-cerai nah. Iddah. Wala junah alaikum, tidak ada dosa kata kamu calon-calon suami, calon-calon yang akan kahwinkan perempuan dalam iddah, tak ada dosa kata kamu. Fima ar-rada'tum, terhadap dengan cara sindiran bihi kepada dengan perempuan itu. Sindir ialah sindir-sindir itu boleh. Kalau kata saya kena pada awak tak boleh. Sindir ya boleh. Iaitu contoh sindir yang gini. Ramai sudah sekali orang suka pada awak ni. Dia yang kata, maknanya dia lah kena. Tapi dia kata, dia tidak kata dia. Kata ramai orang masih kena ke awak ni. Gitu. Saya ngajar satu pak tu, sengih orang Tina tu. Sindir. Ini dalam waktu iddah lah. Lepas iddah tak ada lah. Ini dalam waktu iddah. Iaitu min khidbatin nisa, dengan isyarat sindiran terhadap perempuan itu. Nak pinang dia tak boleh ni. Tak boleh nak pakat ke apa ke, tak boleh lah ke. Kalau tempoh iddah tu. Pasal suami dia tu masih lagi ada hak. Bagi suami yang hidup, bagi suami yang mati dah tu, pasal perempuan tu boleh jadi tak nak kahwin.
Pasal suami dia mati kan, dia tak mau kahwin, dia duduk dengan mertua dia ke apa, ke banyak perkara dia. Yang mati suami ni cerita lain. Awak tak boleh nak sindir-sindir nak ke dia yang mati suami ni. Kau ada buat gitu hari tu? Orang mati suami ada sini, ada sini orang kahwin dengan janda yang mati suami, ada sini-sini gini kah? Ada kan? Tak ada dalam eddah. Adalah eddah. Okey, mengaku senang. Au aknantum, ataupun kamu simpan saja niat tu fi anfusikum, dalam hati kamu saja. Nah, simpan niat nak kahwin dengan dia tu, simpan sehingga habis dah, baru boleh lah. Alimallah, Allah Ta'ala memang mengetahui annakum satadkuruhunna, kamu ni tak sabar-sabar nak sebut nak kahwin dengan dia. Allah Ta'ala kata aku tahu memang kamu tak sabar-sabar nak sebut kepada perempuan itu. Walakin akan tetapi la tu'aiduhunna sirra, akan tetapi jangan pula kamu berjanji nak kahwin dengan rahsia dengan dia pula. Selotok atas SMS kita kahwin senyap-senyap. Apa? Lepas pada nikah, lepas pada edah ni kita kahwin dua lah. Atas SMS senyap-senyap tak boleh. Pasal yang tahu tu Allah Ta'ala tahu. Tak boleh. Illa an taqulu qawlan ma'rufa, melainkan kamu kata dengan ucapan yang baik, iaitu dengan cara sindiran saja. Ramai lagi orang kena pada awak atau sudah bimbang lah. Sekata boleh. Dah ada lah orang masuk. Jangan kata gitu, jangan. Jangan tunjuk dah kata ada orang kena dah, jangan tunjuk tu dosa. Awak kata tu dosa dah. Apa? Serupa ya. Awak suruh. Tak boleh tak? Sebab yang tahu tu Tuhan. Awak nak sembunyi dengan siapa ni? Awak nak seletak macam mana? Tuhan tahu belakang ni. Maknanya walau macam mana pun tunggu habis dah. Oh, tu cerita lain. Anak dah ni cerita orang perempuan bercerai ni. Allah, lagi tajuk semacam ni. Bila sebut kahwin ni laju belakang. Jangan available tak? Available. Wala ta'zimu, dan jangan kamu adakan pula uqdatan nikah. Jangan kalau kamu adakan akad nikah pula dengan dia senyap-senyap. Dah tempoh edah tu kita nikah senyap-senyap, lepas tu kita kahwin sebenar lah lepas pada ni. Dia dua sekali kita akan nikah saja. Tak boleh ke? Akad nikah senyap-senyap secara pura-pura tak boleh ke? Tuhan kata ni pasal ada orang buat lah ni. Hatta yablughul kitab abu ajalahu, sehinggalah kitab situ edah, sehinggalah sampai tempoh edahnya baru boleh. Wa'lamu, ketahuilah dengan belajar. Belajarlah hukum-hukum syariat kahwin ni, maka ketahuilah annallaha ya'lamu ma fi anfusikum, Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang terpendam dalam hati-hati kamu. Fahdharuhu, maka berwaspadalah akan dosa. Tuhan kata berwaspada sini akan dosa. Wa'lamu, dan ketahuilah, yakinlah dengan cara belajar, annallaha ghafurur rahim halim, sesungguhnya Allah Ta'ala tu maha pengampun atas orang-orang yang sudah terlepas cakap. Al-Halim, maha lembut dia, tidak balas dosa-dosa manusia ni selepas mereka selepas mati.
La junaha alaikum, tidak ada dosa ke atas kamu in talaqtumun nisa, untuk kamu ceraikan isteri-isteri kamu tu malam ani pula berkenaan dengan nikah tapi tak setuju. Ni apa dia panggil, janda berhias dah, tak setuju. Ada dua kes ni, nikah tapi tak setuju. La junah alaikum, tidak ada dosa kata kamu in talaqtumun nisa, untuk kamu ceraikan isteri-isteri kamu tu malam yang tidak lagi tamassuhunna, yang kamu belum setubuh dengan dia, tak setubuh lagi dengan dia. Au tafridu lahunna, atau dan situ au situ dan, bukan atau dan. Dan kamu belum tetapkan mas kahwin, faridah yang ditetapkan, belum kamu tentukan mas kahwinnya. Ada orang yang kahwin tu, dia kata dia nikah tapi saya akan berilah mas kahwin, tak disebut. Tak disebut mas kahwin. Dia menikah, mas kahwin ada, cuma dia tak sebut berapa nak beri. Wa matti'uhunna, pada mereka, dan hendaklah kamu beri hadiah pada mereka. Ni perempuan gini, kita cerai dia, kita tak sentuh lagi dia. Lepas tu mas kahwin pun belum beri lagi, tak tentu pun mas kahwin berapa, dan tak beri, tak tentu berapa. Nah, jadi nanti tentu esok lah. Begitulah, gitu lebih kurang lah. Jadi yang mana yang tak ditentu, mana mas kahwin tak diberi pada perempuan tu, tapi kita sudah cerai dia, maka wa matti'uhunna, maka hendaklah kamu beri kepada dia hadiah, sekadar salinan kau apa kau, hadiah kepada dia. Pasal kahwin ni dia malu. Kahwin ni bila sudah kahwin, bercerai tu dia malu, perempuan tu. Keluarga pun malu, dia pun malu. Oleh kerana itu, berilah hadiah pada dia. Alal musi'a, orang yang ada kemampuan tu, qadaruhu mengikut qadar orang tu lah. Kalau orang tu kaya, banyak sikit duit. Wa alal muqtiri, dan ke atas orang yang kesempitan harta, qadaruhu mengikut qadar orang tu lah. Mata'an bil ma'ruf, itu sebagai pemberian hadiah dengan cara ma'ruf. Minta maaf dengan dia, dah kita cerai dia kan. Haqqan 'alal muttaqin, inilah kewajipan yang ditentukan, 'alal muhsinin, inilah kewajipan yang ditentukan kepada orang yang berhati baik. Ini pula cerai ke dia, tak sentuh dia, tapi mas kahwin sudah beri. Ini pula, tadi mas kahwin tak beri, ini mas kahwin beri. Wa in talaqtumuhunna min qabl, dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu, min qabli, sebelum, antamassuhunna, sebelum kamu setubuhi dia, wa qad faradtum, dan kamu sudah tentukan, lahunna faridah, itu bagi perempuan telah tentukan bagi isteri itu mas kahwinnya. Maka cara dia ialah fanisfu, maka separuh, ma faradtum, maka separuh daripada mas kahwin itu bolehlah kamu ambil. Separuh daripada itu boleh ambil balik. illa ya'funa, mereka isteri itu memaafi. Dia kata tak apalah, dah kita tak ada kahwin, tak apalah, awak ambil balik lah, boleh awak kahwin orang lain. Dia kata, perempuan dia kata, ayu ya'fuwa, atau
au ya'fu alladhi biyadihi, ataupun orang itu memaafkan yang akad nikah tu ada di tangannya. Suami dia ke atau wali? Suami pun boleh, wali pun boleh. Kalau boleh suami pun tak apa, wali dia pun tak apa, memaafi yang ada kuasa dengan dia. Kuasa nak nikah tu wali. Selagi kuasa yang nikah tu dia sendiri memaafi. Mas kahwin tak apalah, walaupun kita tak jadi kahwin keredah ni, mas kahwin ni saya tak ambil balik lah, gitu. Uqdatun nikah, iaitu orang yang ada di tangannya kuasa akad nikah. Tapi yang perempuan tu kalau suami tu kata begitu, maka si suami itu kena diberi hadiah. Perempuan tu kena beri hadiah ke dia, apalah, persalinan pakaian ke apa-apa. Kalau yang si isteri itu halal, yang suami pun kena, bekas suami itu kena beri hadiah juga ke bekas isteri dia. Wa an ta'fu, dan suami yang memaafi, aqrabul taqwa, ya, bagi suami yang memaafi akan mas kahwin itu lebih hampir kepada takwa. Dan kita tak ambil dah, dan kita kahwin dengan dia kan, dan kita tak jadi itu, mana tak ambil duit itu adalah lebih hampir kepada takwa. Wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kamu lupa kurnia yang ada di antara kamu. Fadla itu kebaikan, iaitu masing-masing lah, siapa-siapa yang terima duit itu, maka orang itu kena beri hadiah lah, kepada orang yang, macam suami itu kalau dia ambil duit itu, dia kena beri hadiah kepada bekas isteri dia. Kalau si isteri itu memaafi suami itu suami itu kena beri hadiah kepada dia. Ataupun kalau isteri itu beri belaka balik duit itu, maka suami itu kena beri hadiah kepada dia. Gitulah, terbalik, ikutlah mana-mana dah. Innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Ta'ala terhadap apa yang kamu lakukan itu maha melihat. Tapi perbuatan ni payah nak buat. Jadi untuk boleh kamu dapat boleh buat benda ni, ialah ini cara. Ini cara Tuhan kata, iaitu kewajipannya ialah jaga solat lah. Kepentingan hidup ni kena jaga solat. Dengan jaga solat tu boleh kita menunaikan rukun ataupun hukum-hukum yang Allah Ta'ala tetapkan. Ustaz, cerai soalan dia tebus talak. Tebus talak tu dia kena bayar balik talak yang kalau suami dia nak, kena bayar balik sejumlah yang dia beri mas kahwin. Masalah di Selangor ni tak ada. Akad nikah RM100, mas kahwin RM100, lepas tu antara RM50,000. Ni salah, tak boleh ada. Dia mas kahwin tu RM50,000. Pasal ada lagi ayat dalam hadis lain, dalam hadis macam tadi tebus talak ni, tiba-tiba perempuan tu lepas kahwin tak berapa lama, boleh anak paling orang, tebus talak, nak kenal dengan satu lelaki lain, maka
dia kena bayar balik lah duit tu kalau suami dia nak. Atas esa suami dia nak berapa untuk tebus talak, untuk dia cerai. Kalau tak dibenar kan, kalau kami nak bagi. Tebus talak dia kena beri. Mesti. Dia kena beri. Asal mahkamah tentu kan. Dan dia tak boleh kahwin dah dua tu sampai bila-bila. Tak boleh kahwin dah dua tu sampai bila-bila. Oh, Saya tak juga. Cerai tak haram. kalau isteri yang kita buat talak memang sampai bila-bila dia tak boleh. Oh, tak boleh kahwin dah. Ini betul. Ha? Ini betul. Kena buta tu cerita lain. Kalau memang tak boleh haram tu. Ha. Yang satu laginya ialah apabila awak kahwin dengan dia. Lepas kahwin tu dia sembunyi rahsia. Macam saya beritahu, saya kata terang-terang lah sini. Awaknya naik mas, jadi awak beri dah mas kahwin dia. Lepas tu saya lihat kain ada korak penuh. Tak jadi, tu boleh ambil belakang balik. Pasal dia sembunyi. Ataupun orang tu gila babi kan? Gila babi lah. Gila babi ni gila yang bermusim. Ha? Gila babi kan awak tak tahu? Tak tahu gila babi? Yang kelepar pun mula-mula. Awal babi. Nah, sawah babi tu. Iaitu keluarga tu tak beritahu kata perempuan ni gila babi. Dia kahwin setahun, 2 tahun boleh anak. Oh, mai gila babi. Dia boleh claim balik duit tu. Dia cerai ambil balik semua sekali. Pasal sembunyi daripada dia. Tak boleh kena beritahu. Ada penyakit pelik apa-apa kena beritahu belakang. Kalau tidak dia tutup boleh balik. Kahwin peri ya tu. Malaysia tak boleh buat cerita ni. Ha? Kat Malaysia tak pergi dengar cerita ni tu lah. Tak ada orang buat ya. Ada semua cerita ni orang senyak-senyak ya belakangnya, malu kan. Senyak ya belakang. Jadi untuk jaga hukum ni, ayat ni diberi, dia mari dia panggil ayat untuk jaga hukum ni. Hafizu ala sholawat. Jagalah kamu kepada solat-solat fardu. Wassalatil wusta, lebih-lebih lagi solat di pertengahan, solat al-wusta, iaitu sembahyang asar. Sembahyang asar ni payah nak buat ni. Di antara solat yang paling payah sekali. Pasal dia habis kerja masa tu. Siapa dia boleh jaga hal ni, maka boleh jaga hukum. Waqumu lillah, dan berdirilah kamu kerana Allah. Solat qanitin, khusyuk dan tawajuh kepada Allah saja. Siapa-siapa yang boleh jaga yang ni, siapa-siapa yang jaga solat asar ni, maka dia memang jaga solat. Kalau dia boleh jaga solat asar, maknanya solat ni dia jaga. Fa in khiftum, ini pula ayat ni, ayat berikut ni. Fa in khiftum, jika kamu dalam keadaan takut, peperangan ke, orang nak bunuh ke, farijalan, maka salatlah sambil berjalan. Sambil berjalan. Orang nak bunuh kita kan, kita tak semayang, orang nak bunuh, jalan kaki, baca dalam jalan. Ada setengahnya kata duduk diri saja, tak sujud, atas kaki saja boleh. Ada setengah kata gitu. Tapi lafaz umum sini ya, duduk sambil berjalan. Macam tengah perang kan, tengah berperang. Nak buat macam mana ni? Nak buat macam mana? Orang tembak kita lagi, nanti lah kita nak semayang. Tak boleh orang nak bunuh kita ni. Maka sambil-sambil tembak tu pun semayanglah masa tu. Baca, ikut cara semayang, niat gitu.
Tu dia, tengah-tengah habis. Minggu tak dengar. Tak pernah buat minggu tak dengar dia tengah. Tengah-tengah lah. Pasal ayat jihad awak tak belajar kan? Awak tak belajar. Dia ada sebut dalam surah Anfal Taubah. Fa'idha amintum, maka jika keadaan sudah aman, fadhkurullah, maka ingatlah Allah, janganlah terbawa-bawa solat dalam keadaan takut ni. Solat khauf dia panggil, solat takut. Solat dalam keadaan takut ini, jangan kamu terbawa-bawa sampai ke keadaan tak aman. Ada keadaan aman pun nak solat sambil berjalan, naik bas ke apa. Tak boleh. Nah, dia hanya boleh buat masa takut saja, keadaan takut. Tuhan kata, fadhkurullah, maka ingatlah kamu pada Allah, jangan terbawa-bawa dengan solat takut ni. Kama 'allamakum, seperti mana Allah Taala ajar kamu solat waktu dalam keadaan aman. Malam takunu ta'lamun, apa saja perkara yang kamu sebelum pada ni tak tahu, Allah Taala ajar pada kamu. Ajar, Allah Taala ajar ni. Solat tak boleh tinggal. Bak nak tinggal tak boleh tinggal. Solat sambil berjalan pun berjalan lah. Solat sambil berjalan ni hanya dekat takut saja boleh. Kalau tidak takut tak boleh. Ini tak jumpa air apa semua tu tak boleh. Nah, itu tak boleh. Walladhi waffawna, dan orang-orang yang akan mati. Dia tak belajar ni, dia tak tahu. Malah dah nak ulang. Walladhi waffawna minkum, dan orang-orang yang akan mati di antara kamu. Wa yadharuna azwaja, dan dia hendaklah dia beri peringatan kepada isteri-isterinya. Apa dia? Memberi peringatan tentang isteri-isterinya. Memberi peringatan tentang, bukan beri peringatan pada isteri dia, beri peringatan tentang isteri-isterinya pada waris dia, pada warisnya. Nah, iaitu orang yang terima pusaka selain pada bini dia. Pasal bini ramai ni cerita bini ramai ni. Bini seorang tak masalah sangat, bini ramai ni. Bila bini ramai, lebih-lebih lagi bini itu tak ada anak. Bini yang kita kahwin itu tak ada anak. Dan rumah tu rumah kita. Faham? Maka jatuh pusaka kepada waris kita. Kepada dia tu jatuh, tapi tidak banyak lah. Faham? Nah, ini masalah. Bila kita kahwin dengan satu orang, nah, kitanya bini ramai ni. Dan antara bini kita tu ada yang tak ada anak. Dan kitanya dengan seorang bini kita tu, ramai bini kita tu, 2 orang bini ke 3 bini lagi tu, ada anak ramai. Akibatnya bila kita mati, maka isteri yang kita beri rumah satu ke dia ni mempunyai satu bahagian kecil saja dari segi pusaka. Bukan? Betul tak? Maka anak-anak ni akan tutup pusaka dia. Maka akan halau bekas mak diri ni daripada rumah tu, kan? Tidak betul? Jadi cara nak halau tu kena bayar lah. Berapa hak dia tu, hak bahagian pusaka tu. Nah? Maka caranya wayadharuna, hendaklah dia beri peringatan tentang isteri dia yang dia akan tinggalkan hendak mati ni kepada warisnya. Apa dia? Wasiyatan, iaitu dengan satu wasiat li azwajihim, terhadap pasangan-pasangan mereka, mata'an,
pasangan mereka sini isteri-isteri lah, isteri seorang ke ramai tak kira ni nah. Pasal pesaka yang paling banyak sekali jatuh pada anak, lebih lagi anak lelaki. Nah, mata'an ila haulin, iaitu harta untuk dia hidup hingga 1 tahun. Beri tempoh untuk dia hidup selama 1 tahun dalam rumah tu kau, ataupun beri wasiat. Ya, wasiat kira-kira wasiat kepada penerima pusaka tu tak boleh, tetapi wasiat kepada orang yang ni Tuhan beri ni, orang yang nak mati, bini ramai, yang pusaka tu ada, yang akan ditutup oleh anak dia, maka anak ni akan halau mak tiri ni, maka hendaklah dia beri wasiat. Wasiat pada penerima pusaka tak boleh, tetapi boleh sekiranya bini tu ramai, pemilik pusaka tu akan halau. Ataupun bini kita seorang ya, anak tu daripada mak dulu, mak tu mati dah, anak daripada mak dulu, anak bini kita ni tak ada anak, masalah tak ada anak lah, maka anak kita tu akan halau mak tiri dia. Maka cara dia ialah beri wasiat supaya benar dia hidup situ, rumah tu, tinggal di rumah tu 1 tahun, dan makan untuk 1 tahun, belanja untuk 1 tahun, bil elektrik apa semualah kan bayar bakal, dan bertolak daripada harta pusaka. Boleh sini nah. Jadi ingat Quran ni tak ada tak ada hukum. Hukum kena adalah kitab fiqh. Setahun je Ustaz, lepas tu Lepas tu tak boleh, setahun ya. Kalau suruh mati gitu, kalau tu kena nilai ni lah, Bayar pampasan lah. Dah tempoh setahun dah. Mana dia beri wasiat supaya kena beri duit tu kepada mak tiri dia tu selama setahun. Duit dari mana? Duit harta dia lah. Artinya dia wasiat pada anak. Kalau rumah dia tak jual lagi. Wasiat pada satu orang supaya harta dia saat ni, daripada harta saat ni ambil untuk beri makan kepada isteri dia ni selama setahun. Belanja lah selama setahun. Rumah kau untuk duduk setahun. Dia dah tempoh setahun tu dia boleh cari lah. Jadi kalau rumah tu dia beli atas nama 2 orang, isteri dan juga orang yang mati, harta pencarian. Tu kena tengok hadis lah dah. Nah, jadi komplikated ni nak ambil orang mudah-mudah dulu. Jadi ni apabila kita mau kahwin dengan dia ni kita tu ni. Bukan harta sepencarian ni, dia kita kahwin dengan dia tak ada, dia penerima. Kalau dia sepencarian dia dapat separuh, dia separuh lagi boleh dengan anak dia tu. Dia nak halau sama mak dia tu. Faham? Jadi kena beri lah pasal dia bini kan. Jadi sini Tuhan kata beri kepada dia, beri wasiat kepada dia, beri peringatan kepada satu orang tentang isteri dia tu, isteri ke, satu wasiat kepada para isteri-isteri dia, iaitu harta keperluan hidup untuk selama 1 tahun. Ghaira ikhraj, tanpa suruh dia pindah. Tu ayat dia. Mana duduk atas rumah tu juga. Pada nak pergi mana ni? Dia nak pergi mana ni? Mak tiri tu nak pergi mana ni? Bukan? Kecuali dia kahwin kan? Dia kahwin tak ada masalah lah. Ni dah tempoh tu. Fa'in kharajna, maka jika sekiranya perempuan itu keluar juga daripada rumah tu sebelum pada tempoh setahun, fala junah alaikum, maka tidak ada dosa pada kamu jika perempuan tu nak keluar sendiri. Fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf, terhadap apa yang perempuan isteri itu nak lakukan untuk diri dia ni. Sini kahwin ke, dia nak kahwin ke, dia nak pindah ke, ikut dia lah.
Yang tempoh tu dia suka rela nak keluar daripada rumah, nak kahwin ke, tak kira lah, dengan cara makruf, dengan cara baik. Nah, apa saja yang nak buat, nak kahwin ke, nak apa ke, dia nak keluar daripada rumah. Wallahu azizun hakim. Sedangkan Allah Ta'ala itu maha gagah perkasa lagi amat bijaksana. Walil mutallaqati, dan perempuan-perempuan yang dicerai, dan bagi perempuan-perempuan yang telah diceraikan, mata'um bil ma'ruf, ada pemberian yang berguna, hendaklah diberi pemberian yang berguna dengan cara ma'ruf. Mana-mana perempuan yang hendak kita cerai itu, maka hendaklah kita beri suatu pemberian kepada dia. Jadi muta'ah lah. Ini suka hati kita nak beri pula ni. Ini nak beri suka hati. Mana kita kahwin dengan dia kan, kita nak beri muta'ah kepada dia. Mata'um bil ma'ruf, dengan cara ma'ruf. Haqqan 'alal muttaqin, ini adalah tanggungjawab kepada orang-orang yang jaga hukum, jaga diri daripada melakukan dosa-dosa termasuk syirik pada Allah. Kadzalika, kerana yang demikian hukum-hukum tadi, hukum-hukum nikah kahwin itu, yubayyinullah, Allah Ta'ala menjelaskan sejelas-jelasnya untuk kamu. Yubayyinullahu lakum ayatihi, ayat-ayatnya, la'allakum ta'qilun, supaya kamu dapat memahami bahawasanya Allah Ta'ala ni selain daripada kita puja dia, dia jaga kita kemana lagi, dengan beri hukum. Habis bab bab nikah kahwin cerai habis. Tak, kalau yang tadi yang setahun tadi bagi makan, kalau dalam itu dia ada 6 bulan tu dia kahwin lain, adakah mesti kena tanggung setahun? Dah wasiat kan kena beri ya. Wasiat tu kena beri je lah ke dia. Dia balance duit tu kena beri je lah ke dia. Kalau wasiat tu kata kena beri lah masuk setahun. Kalau dia ataupun suami tu nak duduk situ pun, pasal dia beri, pasal wasiat atau berkata atas wasiat tu lah. Kalau dia tak nak duduk, kalau dia nak duduk setakat tempoh setahun. Kalau tidak lah, kena pindah. Dia tak boleh bawa suami baru dia duduk situ kan? Boleh ya, sekat setahun. Sekat setahun tu hadiah lah, hadiah suami dia kan. Suami dia nak buat baik ke bini dia, tak boleh buat apa, marah apa kita. Ada satu orang tu kahwin, anak dia tu 3 juta bunga saja. Tak berat lagi. Anak dia tu yang 3 hari tu layu bunga. Bunga 3 juta beli bunga. Tak kira lagi tu GST. Okey, ayat berikut ni ialah pengulangan berkenaan dengan jihad. Ulang semula. Tuhan beritahu ulang semula berkenaan jihad. Okey dah. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim, tidakkah kamu tahu terhadap orang-orang yang keluar daripada kampung halaman mereka kerana takut jihad, takut mati, takut jihad, takut nak jihad tu dia lari daripada kampung dia. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim, tidakkah kamu tahu terhadap satu kumpulan manusia yang keluar daripada kampung-kampung halaman mereka kerana takut jihad, takut nak perang. Ini orang-orang sini ialah Yahudi, orang Yahudi. Wahum ulufun, Allah Ta'ala kata mereka tu beribu-ribu semua, bukan sikit, beribu-ribu. Pasal akhirnya hadarul maut, kerana takut mati. Bila perang ni mati beribu-ribu. Berlaku pada Bosnia gitu kan, Srebrenica 10,000 sekali kena bunuh. Tentera Serb tu 8,000, cukup alat senjata, dia hanya 10,000. Duduk sekali dengan bangsa besar-besar tu, Belanda pula tu. Allah.
Anda pada dia pun nak lari, akibatnya kena bunuh belaka 10,000 mati semua. Perempuan kena rogol, kena apa pula. Wahum ulufun, sedangkan mereka itu beribu-ribu banyaknya. Akhirnya hadarul maut, hadar maut, kerana takut mati. Faqala lahum, maka dikata pada mereka oleh Allah. Allah Ta'ala kata pada mereka, mutu, mati kamu. Allah Ta'ala perintah, mati kamu. Mati semua selama 8 hari. 8 hari mati semua Yahudi. Kemudian thumma ahyahum, kemudian Allah Ta'ala hidupkan mereka balik. Inna Allah ala fadlin ala nas, sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai kurnia besar terhadap manusia nak beri dengan berjihad ni. Walakin, akan tetapi aktsar nas, banyak manusia itu la yashkurun, tak bersyukur. Allah Ta'ala beri belaka, tujuan jihad untuk bela agama dia tu dia takut. Semua Allah nak belaka. Ya Allah nak tu, yang apa yang dia nak belaka. Apabila Tuhan kata marilah jihad, tak mau. Jadi jihad ni ada masalah. Masalah jihad yang pertama sekali ialah takut mati. Ni ayat dia. Jadi takut mati pun Allah Ta'ala mati sendiri pun boleh. Tak nak pergi perang, Allah Ta'ala mati sendiri boleh. Yang keduanya pula, kalau berjihad ni habis harta, takut hilang harta. Jadi jihad ni nak kena munafiknya dua perkara ni. Lari daripada medan perang, satu lagi takut habis harta. Jadi lari dah. Wa qatilu fi sabilillah, jangan kamu takut, akan tetapi berperanglah kamu pada jalan Allah supaya menghidupkan syiar Allah, supaya manusia hilang daripada buat syirik pada Allah. Jihad di jalan Allah supaya basmi syirik pada Allah. Wa'lamu, dan hendaklah kamu belajar supaya kamu jangan yakin, annallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mendengar. Siapakah di antara mereka yang paling takut? Al-alim, maha mengetahui siapa yang jujur ikhlas dalam perjuangan. Ini sifat takut yang kedua. Tadi takut mati, ini takut hilang harta, pengaruh dan sebagainya, rosak tubuh badan. Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasana, siapakah yang sanggup nak beri pinjaman kepada Allah, qarda, suatu pinjaman hasanah yang baik, iaitu yang ikhlas. Fa yudha'ifuhu, maka Allah Ta'ala akan gandakan lahu untuknya, akan gandakan pinjaman tadi untuknya. Ad'afa, yaitu dengan gandaan kathira, yang banyak sekali. Suatu gandaan yang banyak sekali. Maksudnya jihad ni Pak Berarti melaku ni jihad lah. Apa dia? Beri pinjaman ni. Beri pinjaman ni untuk jihad. Jihad lah. Pinjaman untuk berjihad. Pinjam pada Allah. Kita tak pergi, kita beri duit untuk orang tu boleh pergi. Apa ya? Tu. Satunya ini pinjaman ni untuk orang yang tak pergi jihad. Dia tak pergi jihad, tapi dia beri pinjaman untuk orang tu pergi jihad. Dia beri pinjam pada Allah. Infak lah. Sedekah. Dia sedekah pada orang yang nak pergi, tapi sebenarnya sekali dia beri pinjaman pada Allah. Fa yudha'ifuhu, maka Allah Ta'ala akan gandakan infaknya lahu untuknya, ad'afan kathira, dengan gandaan yang banyak sekali. Wallahu yaqbidu,
Dan Allah Ta'ala boleh menyempitkan rezeki kepada siapa-siapa yang dia nak. Wa yabsutu, dan Allah Ta'ala boleh melapangkan rezeki kepada siapa-siapa yang dia nak. Mana awak nak beri ke, awak tak nak beri ke, Allah Ta'ala boleh lapangkan rezeki ataupun tak nak, ikut atas hati dia. Wa ilaihi turja'un, sama ada kamu infak ke tidak infak ke, jual ke tidak ke, kepada dia saja kamu dikembalikan. Ini ulangi jihad yang ketiga. Tadi pertama, dua, ini yang ketiga. Alam tara ilal mala'i min Bani Israel. Tidakkah kamu tengok, tidakkah kamu tahu kepada satu puak pembesar daripada Bani Israel, min ba'di Musa, selepas mati daripada matinya Nabi Musa. Mala'i sini para pemuka, para pembesar, para pembesar. Alam tara ilal mala'i, tidakkah kamu tengok kepada para pembesar min Bani Israel min ba'di Musa, yaitu daripada Bani Israel selepas matinya Nabi Musa. Idh qala li nabiyyi, idh qalu li nabiyyin lahum, yaitu ingatlah ketika mereka kata kepada nabi mereka, yaitu nama dianya Samuel bin Aqib. Nama nabi itu Samuel bin Aqib. Nabi itu nama Samuel bin Aqib. Yahudi itu kata, ib'ath lana, bangkitkan untuk kami, malikan suatu raja, nuqatil fi sabilillah, yang akan mengepalai kami berjihad di jalan Allah, yaitu lantiklah untuk kami suatu panglima, seorang panglima perang yang akan memandu peperangan untuk kami di jalan Allah, mengetuai kami dalam peperangan jalan Allah. Dia minta ni. Qala, katanya Nabi Samuel, hal asaitu, besar kemungkinan kamu ni, in kutiba alaikumul qital, sekiranya difardukan atas kamu perang, alla tuqatilu, kamu tidak nak berperang. Besar kemungkinan itu yang kata. Apa? Nabi Samuel yang kata. Qalu, pembesar-pembesar itu jawab, wa ma lana, kenapa tidak kami, alla tuqatila fi sabilillah, untuk kami, kenapakah kami tidak ingin berperang di jalan Allah, sedangkan tuntutan perang sudah sabit, yaitu tuntutan perang sudah sabit. Waqad ukhrijna, sesungguhnya kami telah dihalau, min diyarina, daripada kampung halaman kami, wa abnaina, dan telah dibunuh anak-anak kami. Telah dibunuh, telah terpisah kami daripada anak-anak kami. Boleh kata. Falamma kutiba alaikumul qital, maka tatkala telah difardukan ke atas mereka perang, tawallau, mereka berpaling. Macam dululah, marilah kita sembah agama gini. Mari ya. Bila mari subuh tu, nantilah ustaz, tak ada duit. Ada dah sampai di telinga saya? Ada dah. Tak ada ustaz, tak ada duit lah, tak ada masa lah, anak lah. Belum hari di Kuala Lumpur itu beres. Supaya mana-mana ni, supaya mana-mana.
tawallau, berpaling mereka, illa qalilan minhum, mereka sikit saja hanya belajar. Macam gelarnya sikit ya, tengok. Wallah, iaitu jumlah mereka nya ialah 313 orang saja. Daripada 70,000 tu. Daripada 70,000 tu ada jadi 113 orang saja yang sanggup nak berperang. Ni sebelum Nabi Daud diangkat jadi rasul ni cerita ni. Dan Nabi Daud ada dalam kini. Nah, Nabi Daud ada dalam kini. Wallahu alimun bil zalimin, dan Allah Taala Maha mengetahui terhadap orang yang zalim diri sendiri itu. Wa qala lahum nabiyuhum, dan berkata kepada mereka Nabi Samuel, nabi mereka itu Nabi Samuel, innallaha qad ba'atha lakum Talut, innallaha qad ba'atha lakum Talut malikan, sesungguhnya Allah Ta'ala akan bangkitkan untuk kamu satu orang nama Talut sebagai panglima perang. Kata Talut sudah. Jadi tak nak berperang ni kerana tidak member kita. Tidak member. Qalu, mereka berkata, anna yakunu lahul mulku alaina, bagaimana boleh ada bagi dia tu kuasa memerintah kata kami, nak jadi panglima perang ni. Wa nahnu ahaqqu, sedangkan kami lah lebih layak bil mulk, untuk jadi panglima perang. Tetap kuasa nak jadi panglima perang, minhu, lebih daripada dia, Talut, lebih daripada Talut. Walamma yu'ta sa'atan minal mali, dan tidaklah diberi kepada dia tu keluasan daripada harta. Mana dia ni satu orang miskin dia. Kata orang miskin. Lepas tu tidak daripada keturunan nabi-nabi. Jadi tidak daripada keturunan nabi-nabi. Pasal Yahudi ni nak kepada keturunan nabi-nabi dia. Dia ni tidak daripada keturunan nabi. Qala, katanya Nabi Samuel, innallaha astafahu, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih dia, alaikum, mengatasi kamu. Allah Ta'ala pilih, bukan aku pilih, Allah Ta'ala pilih mengatasi kamu. Wa zadahu, dan Allah Ta'ala tambah untuk dia bastatan fil ilmi, kelapangan dari segi ilmu perang. Bermakna dia ni ngerti hal-hal ilmu perang. Wal jismi, dan mempunyai kelebihan tubuh badan, dan pandai bersilat lah sini. Tubuh badan sini pandai bersilat, otak cergah, otak molek ni. Wallahu, jadi dia nak jadi panglima perang ni, otak tu ilmu kena banyak tentang cara perang. Yang kedua, body tu tak boleh lah lembek-lembek ni, nakut ke apa ke, tak boleh. Dia mesti orang berani kan. Wallahu yu'ti, dan Allah Ta'ala memberi mulkahu man yasha, memberi kuasa kepada siapa-siapa yang dia kendaki. Kuasa, memberi kuasa nak jadi apa kepada siapa yang dia pilih nak beri. Wallahu wasi'un alim, sedangkan Allah Ta'ala itu maha luas kuasanya, maha luas kurnianya, alimun, maha mengetahui siapa yang layak dan tak layak nak jadi, nak beri apa-apa. Wa qala lahum nabiyuhum, dan berkata kepada mereka nabi mereka, iaitu Nabi Samuel, in ayatan mulkihi, sesungguhnya tanda zahir kuasa diberi pada dia ialah an ya'tiyakumut tabut, bahawasanya akan datang kepada dia, pada kamu itu tabut. Tabut ni peti hok bubuk kita Taurat. Apa dia panggil dalam English tu? Ark of Covenant.
kawanan tu akan datang kepada kamu tabut. Kawanan tu fihi, dalam tabut tu, dalam tabut itu sakinatum mir rabbikum, suatu kitab Taurat yang memberi suatu ketenangan hidup bagi siapa yang boleh amal dia. Sakinah ni ketenangan. Awak sekarang kan belajar tafsir ni, saya nak tanya awak, serabut lagi ke tidak? Saya nak tanya sekali lagi. Tak. Serabut lagi ke tidak? Tak belajar sebut. Tu mula-mula diberi tu. Sakinah tu dia panggil sakinah. Ila berasa serabut apa semua tak ada. Tapi kalau serabut lagi tak ada masalah. Belajar tapi serabut juga tak ada masalah kata. Mana? Saya dah kata serabut, tapi serabut saya cerita lain, tidak serabut ni. Nah. Jadi sakinah ni, siapa-siapa yang belajar tafsir Quran ni insya-Allah boleh sakinah. Nah, kalau niat hati itu nak cari kebenaran. Kalau niat hati tak nak cari, tak ada 3 hari. Belak lari dia. Serabut dia, dengar kita bercakap serabut. Wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun, yaitu dan suatu penjagaan, satu peninggalan daripada barang-barang yang ditinggalkan oleh keluarga Musa, kaum Nabi Musa alaihissalam, dan keluarga Nabi Harun alaihissalam, ada dalam peti itu. Jadi kalau saya cerita tentang benar itu, awak tinggal Quran ni pergi cari peti itu bukan? Macam Kristian ni tinggal kitab Taurat pergi cari peti itu. Tidak gitu, betul? Ni pun kalau kita cerita hurai-hurai kuat-kuat ni tinggal Quran ni cari tabut tu juga. Tabut tu tahu naik langit. Waktu ni masa zaman Nabi Daud. Iaitu nak confirm jawatan kepada Talut sebagai panglima perang. Inna fi dzalika laayatan lakum, sesungguhnya pada yang demikian itu sebagai tanda jelas bagi kamu bahwasanya Talut telah yang layak jadi panglima perang. In kuntum mu'minin, sekiranya kamu beriman, percayalah pada Allah. Jadi caranya gini. Tahmiluhu tertinggal. Tahmiluhul malaikah, yang akan malaikat tu pikul buat turun, bawa datang. Dia bawa buat turun, dia bawa datang oleh para malaikat. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Itu malaikat bawa mari tabut tu daripada langit. Lepas tu berhenti di antara langit dengan bumi, berhenti. Bila dia nampak saya tabut kemari, nampak tu berhenti situ. Tabut daripada langit turun kemari, turun pelan-pelan naik sampai nampak. Bila nampak saja peti itu berhenti sekejap, kemudian dia turun pula. Turun, berhenti betul-betul depan Talut. Tengok daripada langit ni, baru percaya Yahudi ni. Setakat Nabi kata ni Tuhan pilih, tak ada lagi. Berat. Falamma fasala Talut, maka tatkala telah bawa keluar, jadi sudah confirm lah ni jawatan sebagai panglima perang ni, 5 bintang ni atau 10 bintang ni, yang ada 10 bintang ni dia ni. Falamma fasala Talut, maka tatkala telah membawa keluar Talut tenteranya, bil junudi, dengan tenteranya. Qala, maka Talut berkata, innallaha mubtalikum, sesungguhnya Allah Ta'ala akan uji kamu binaharin dengan satu batang anak sungai, iaitu sungai Jordan, satu batang sungai. Iaitu syarat untuk jadi tentera ni ada 2 ya. Syarat dia ada taat. Pertama taat, yang kedua sabar.
Syarat dia tu ya. Nak jadi orang yang sebab agama ni kena taat, kena sabar, tu ya. Kena ikut apa yang diberitahu, taat, sabar, 3 perkara. Nah, Taat, sabar. mula-mula ikut. Baik ikut tu dengan cara taat. Bukan ikut sekat-sekat dah. Ikut semua dengan cara taat. Lepas tu sabar dalam bersabar, dalam belajar, dalam apa semualah. Nah. Ni kalau boleh kita nak cek sama ada kita ni taat ke tidak. Nah. Faman syariba minhu, barang siapa yang minum sungguh-sungguh daripada sungai ini, falaisa minni, maka tidaklah dia daripada tentera aku. Dia siapa dia lalu ke sungai-sungai ni, jadi baris training ni kena lalu ke sungai. Syarat dia jangan minum je. Syaratnya jangan minum je. Tapi dia buat lari dulu lah. Training dia dulu ni kata pada pasir tu. Lepas tu air sungai Jordan ni sejuk. Lepas tu air sungai pun tidak luas mana. Tidak luas mana sungai dia. Jadi tentera ni lalu, syaratnya kamu jangan minum ya. Tak tahan dia. Jadi sudah training lalu ke air tak ada. Lalu ke air tak boleh minum. Tu syarat dia. Nah, syarat itu ya. Nak kenal siapa yang taat, siapa yang tidak. Falamma syariba, faman syariba minhu, barang siapa yang minum daripada sungai itu sungguh-sungguh, falaisa minni, maka dia ni bukan daripada tenteraku. Wa man lam yat'amhu, barang siapa yang tak minum langsung, fa innahu minni, maka dia tu adalah daripada tenteraku. Nah, dua syarat. Satu, minum sungguh-sungguh. Satu lagi tak minum langsung. Ada syarat yang 3. Illa man i'tarafa ghufratan biyadihi, malaikat orang yang hanya ambil secedok dengan tangannya nak minum. Tu boleh masuk tu lah. Tak apalah jadi private, tak apalah. Tu boleh minum, ambil air setengah ya. Ambil sikit ya. Nah, tu masih lagi boleh jadi tentera lah. Dengan 2 belah tangan. Okey? Tapi kena jadi private lah tu. Fasyaribu minhu, maka bila lalu tu minum belaka air tu. Illa qalilan minhum, mereka sedikit daripada mereka. Falamma jawazahu, maka tatkala Talut telah menyeberangi suhu sungai itu, walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman yang ada bersamanya selepas ujian tu 313 orang tu, qalu, maka Yaminum kata sini Yaminum sikit, ya tak minum langsung, Yaminum banyak tu memang tak boleh masuk dah. Nah, Yaminum sikit tu berkata, la taqatalana, tidaklah kami mampu al-yawma pada hari ini, bijulu tawajunudihi, untuk berperang melawan Jalut dan tenteranya. Tak boleh lawan dah. Letih ni. Ada letih. Nah, kau minum sikit tu letih. Kau tak minum langsung jadi berani. Mengikut riwayatnya, tentera Jalut ni ialah 90,000 orang. Tentera Jalut ni penjahatnya. Talut tu ya baik tu. Setengah riwayat kata 300,000. Tapi kita ambil sahih ya. Kalau sahih kan 90 lah sahih. 300 tu mungkin tak sahih dah. Tapi 90 tentu sahih lah. Qala alladzina yazunnuna, berkata orang-orang yang yakin peperangan ni, yang yakin pada Allah Ta'ala ni, annahum mulaqullah, bahawasanya mereka akan jumpa dengan Allah. Bagi sesiapa yang berkata orang-orang yang yakin bahawasanya mereka akan jumpa dengan Allah, mereka berkata,
kam min fi'atin qalilatin, entah berapa banyak pasukan yang sedikit, ghalibat fi'atan kathirah biiznillah, telah mengalahkan kumpulan yang banyak dengan izin Allah. Tak tahu berapa banyak dah kumpulan lagu ni. Wallahu ma'as sabirin, sedangkan Allah Ta'ala tu bersama orang yang bersabar. Tahan lasak, tahan lasak, bersabar. Jadi sininya nak beritahu kita ni sikit ni tak? Kita ni sikit Tetapi kalau kita ni bertakwa sungguh, bertawakal sungguh, insya-Allah boleh menang. Itu ya, cerita yang sama ya. Tuan cerita pada kita ni sindir pada kita dah. Masalahnya kita ni yakin ke tidak pada Allah Ta'ala Tuhan kita. Tu. Di atas keyakinan, iaitu dipanggil takwa. Takwa. Walamma barazu, maka tatkala maju berdepan, lijulu menghadapi Jalut wa junudihi dan tenteranya. Masa sini baru boleh minta sabar. Misalnya bila masuk tu depan gini kau depan gitu, baru boleh minta, ya Allah berilah aku kesabaran. Lelah ni kalau minta sudah nak uji, ya Allah berilah ke aku kesabaran untuk belajar. Sudah sudah kena uji. Kena kata gini, ya Allah ya Tuhan aku, bantulah aku untuk belajar agamamu. Gitu doanya, kena gitu. Bukanlah sabarlah aku, berilah sabar pada aku belajar. Sudah kena uji. Siapa minta kita uji. Tak mari jawab dia. Qalu, mereka berdoa, Rabbana wahai Tuhan kami, afriq alaina sabra, limpahlah kepada kami sifat sabar, tabah, wa thabbit aqdamana, dan teguhkanlah kaki-kaki kami, jangan kami lari. Ni 313 lawan 90,000 ni. Nabi 313 lawan 1,000. Ni 313 lawan 90,000. Allah, bagaimanalah kita tengok juga ni. Kira kepada orang mati ya. Wa thabbit aqdamana, teguhkanlah kaki-kaki kami, wansurna, bantulah kami. Ni dah kali, bantulah kami alal qaumil kafirin, terhadap orang-orang yang kafir ni. Wansurna, tak lagi dah cerita tu, saya dah baca tu, doa saya dah baca tu dah. Wansurna, bantulah kami alal qaumil kafirin, mengatasi kaumnya kafir. Fazamuhum bi'idznillah, maka tatkala Talut telah mengalahkan Jalut dan tenteranya dengan izin Allah. Fahazamuhum bi'idznillah, maka mereka telah mengalahkan tentera Jalut dan tenteranya dengan izin Allah. Dalam masa mengalahkan tu, wa qatala Daud, telah membunuh oleh Nabi Daud Jalut. Jadi yang bunuh Jalut tu ialah Nabi Daud. Yang gini Nabi Daud ni lepas tu dia angkat jadi rasul. Masa tu dia kira-kira tu wali besar lah dia ni, Nabi Daud. Jadi bila dia ni orang yang tauhid yang kuat akan bunuh pensyirik yang besar kali. Begitu juga Nabi Imam Mahdi, ketua tentera, memerangi Dajjal.
Tapi yang boleh bunuh Dajjal ialah ketua tauhid, iaitu Nabi Isa AS. Gitu. Wa atahu Allahul mulk, dan Allah Ta'ala beri kepada Nabi Daud itu kerajaan apabila Nabi Samuel itu mati. Apabila Nabi Samuel itu mati, dilantik Nabi Daud rasul, Nabi lagi rasul, kemudian diberi kerajaan itu kepada Nabi Daud. Wal hikmah, dan kefahaman agama. Wal hikmah sini ialah kitab Zabur. Zabur ni dalam bahasa Kristiannya panggil Psalms, P-L-A-S-M, S, itu kitab Zabur. P-L-A-S-M-S, Psalms. Dia panggil Zabur. Wa'allamahu, dan Allah Ta'ala ajar pada dia mimma yasha, apa-apa yang Allah Ta'ala ajar kepada dia, apa-apa yang dia perlu tahu ikut kehendak Allah Ta'ala lah. Jadi soalannya pula, kenapa disyariatkan jihad ni? Jihad ni kenapa disyariatkan? Jihad ni ada dua. Satu, nak hapuskan syirik. Selain pada itu, segala keganasan, kekufuran yang berlaku di dunia. Yang kedua, untuk selamatkan pecah belah agama, iaitu nak buang ahli bid'ah. Nak buang ahli bid'ah. Dua tu ya. Tujuan jihad ni dua tu ya. Satu ialah hapuskan syirik, dan apa-apa keganasan akibat daripada tak ada agama ke, ada agama karut tu ke. Yang kedua, untuk selamatkan pecah belah umat, iaitu bid'ah. Akibat bid'ah ni lah pecah belah. Nak selamat tu. Walaula daf'ullahin nas, kalaulah Allah Ta'ala kalaulah Allah Ta'ala tidak walaula daf'ullahin nas, kalaulah tidak Allah Ta'ala menahan keganasan manusia yang ganas tu, menahan manusia yang ganas tu, ba'duhum bi ba'din, setengah mereka ke atas setengah yang lain, la fasadatil ardi, la fasadatil ard, maka tentu rosak porak-poranda lah hidup manusia, agama dan hidup manusia. Lala ni awak tengok lah. Apabila satu kerajaan tidak ada Tuhan, tak percaya pada Tuhan, tak percaya pada agama, contohnya komunis, apa jadi pada negara? Allah berjuta kan dia berbunuh lagi, dia bunuh dah. Sama ada negara China atau Rusia ataupun mana-mana negara kafir, itulah negara-negara komunis. Lepas tu ada satu negara yang sembah presiden dia, iaitu Korea Utara. Tak tengok tu berapa rosak. Oh, kerana sembah betul-betul. Semua tengok gambar, terima kasih presiden, terima kasih presiden. Allah, bapak semua sujud pada gambar. Jadi kalau tidak kerana tu, nescaya la fasadatil ardh, nescaya akan rusaklah agama dan rusaklah cara hidup, sistem hidup manusia. Walakin Allah ladzu fadlin 'alal 'alamin, akan tetapi Allah Ta'ala mempunyai kurnia yang besar terhadap penduduk alam dengan bawa mari rasul-rasul, dai-dai dan sebagainya. Tilka ayatullah,
Itulah cerita-cerita daripada dalil-dalil ayat Allah. Ini jumlah mudharidah dipanggil, iaitu kesimpulan daripada cerita Nabi Daud ni. Tilka ayatullah, itulah dia cerita-cerita daripada dalil-dalil ayat Allah. Natluha, yang kami bacakannya alaika kepada kamu Muhammad bil haqq, dengan benar-benar datang daripada Allah, supaya kamu yakin Allah Ta'ala lah Tuhan kamu. Wa innaka laminal mursalin, dan sesungguhnya kamu Muhammad termasuk daripada rasul-rasul yang dipilih. Oleh kerana Nabi tak tahu cerita ni, apabila Nabi boleh bawa cerita ni, maka orang yang dapat gini mesti daripada wahyu, maka Nabi itu ialah Nabi. Wallahualam, kita sambung lain kali. Jadi sambung ni ialah berkenaan dengan syarat yang kedua. Syarat yang kedua jihad, iaitu juzuk yang ke-3. Tilkar Rasul ni suruh juzuk tilka ni, orang panggil juzuk tilka. Lepas ni ayat kursi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna wansurna innaka antas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.